KPM. Ada Saja Akil dengan Konstebel Adam. Assalamualaikum. Saya kat sini ada hajat sebenarnya. Boleh tak ajar saya cara nak baca ikrar? Tapi tak apa, bagi saya cuba baca dulu, boleh? Okey, saya cuba baca. Ini ikrar Kor Kadet Polis. Bismillah. Bahawasanya kami telah memilih dengan sukarelanya perkhidmatan Kor Kadet Polis... Salah. Saya cuba lagi sekali. Maka kami berikrar menunaikan tanggungjawab... Salah juga. Habis tu macam mana? Boleh tolong saya tak? Tak boleh. Betul tak boleh? Tak apalah kalau macam tu saya minta tolong cikgu lah. Susahlah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan baru uniform Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Dan inilah orangnya yang Irfan tercari-cari tadi. Kita persilakan Tuan Zul. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Tuan ya? Sihat. Irfan, apa khabar? Saya? Ya. Mestilah lagi sihat sebab Tuan dekat sebelah. Dan sekarang kita nak kenalkan Tuan kepada penonton. Jadi Tuan, kenalkan diri kepada penonton di rumah. Silakan. Saya DSPK Cik Zulkifli bin Cik Ahmad, merupakan Komandan Kor Kadet Polis di Raja Malaysia, Kota Jaya Kelantan dan juga pengurusi teknikal kebangsaan Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru Kelantan dan mengajar subjek pengajian am untuk tingkatan 6. Baik, bukan saja seorang guru tetapi merupakan pegawai untuk Kor Kadet Polis, Tuan? Ya. Baik, terima kasih Tuan kerana bersama kami untuk episod hari ini. Dan pastinya kita akan bawakan perbincangan yang cukup menarik berkenaan dengan kurikulum bagi Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom Tuan kita mulakan. Baik, sebelum kita memulakan kurikulum berkaitan dengan Kor Kadet Polis di Raja Malaysia, ingin saya minta dulu tentang ikrar dan lagu yang terdapat dalam Kor Kadet Polis. Iya Tuan, sebab itulah tadi saya tercari-cari mana Tuan sebab saya tak tahu macam mana nak baca ikrar tadi. Tadi katanya si Akil dengan Adam tu salah saya baca. Ya. Macam mana Tuan? Apa yang cara terbaik nak baca? Kalau macam tu boleh saya tunjukkan untuk cara membaca ikrar. Pertama sekali, kedudukannya macam mana? Okey, pertama sekali kedudukannya mestilah dalam keadaan sedia. Maksud sedia ni adalah kaki rapat. Kaki rapat, genggam tangan. Okey. Sama betul di penjahit seluar. Kemudian angkat tangan kanan. Okey, susun tangan kanan macam ni. Okey. Pandang 200 meter ke hadapan. Buka dada. Sombong. Okey, buka dada. Sombong. Boleh ikut saya baca? Boleh, saya cuba. Bahawasanya kami telah memilih dengan sukarelanya perkhidmatan Kor Kadet Polis sebagai kurikulum kami, maka kami berikrar menunaikan tanggungjawab kami dengan penuh dedikasi, berani dan berdisiplin. Kami berikrar menerima dan mematuhi sepenuhnya tata tertib Kor Kadet Polis, dan kami berikrar akan taat setia kepada raja, negara, perlembagaan dan pucuk pimpinan Kor Kadet Polis. Wah, itu cara sebenar Ya, Tuan, itu cara sebenarnya. Patutlah tadi saya salah. Dia kata salah. Bukan macam tu Irfan, salah. Ini cara yang sebenar. Maknanya kena duduk dalam keadaan yang bersedia. Duduk keadaan bersedia. Kita angkat tangan. Okey, rapatkan ke bahagian Ke penjahit seluar. Pandang 200 meter ke hadapan. Kena tegak dan nampak sombong sikit. Okey. Lepas tu baru kita baca. Dengan semangat dan kuat. Okey, baca ikrar mesti bersemangat. Baik. Mungkin Tuan boleh ceritakan dari segi baik-baik kata ikrar itu sendiri. Apa yang kita ikrarkan kepada Kor Kadet Polis? Terima kasih Irfan. Sebenarnya kalau kita membuat satu
analisis ataupun satu kajian tentang seni kata yang terdapat ini dia mempunyai makna yang tersendiri. Okey. Okey, saya boleh huraikan beberapa bait-bait yang terdapat. Contohnya, bahawasanya kami ini merupakan anggota Corps Cadet Police. Okey. Dan dia telah memilih dengan sukarelanya untuk menjadi anggota Corps Cadet Police. Baik. Bermaksud di sini tidak ada unsur paksaan. Tetapi bila dia memilih dengan sukarela, dia mesti mematuhi peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Corps Cadet Police. Betul. Okey, contohnya ikrar ini merupakan satu janji yang perlu dipatuhi oleh setiap anggota. Contohnya, dia berikrar untuk menunaikan tanggungjawab kami. Tanggungjawab di sini ialah tanggungjawab tugas dalam pasukan. Contohnya, kalau dia menerima arahan daripada guru ataupun platoon komander agar turun berlatih kawak pada jam 3 petang. Bermaksud dia kena turun. Kena sampai 3 petang tu dah kena bersedia dah. Kena bersedia, tapi kita dalam Cadet Police dilatih agar biar kita cepat sejam, jangan kita lewat seminit. Lagi sekali tu maknanya kita kena cepat sejam, maknanya sampai awal. Contoh awak tadi pukul 3, pukul 2 dah sampai. Pukul 2 dah sampai. Jangan kita sampai pada pukul 3 1 minit. Ya, itulah yang menunjukkan peribahasa ataupun cogan kata yang selalu kita pegang untuk melatih anggota kita agar menepati masa. Betul tuan. Okey. Kemudian dia juga mesti menunaikan tanggungjawab tu dengan penuh berani, okey. dan juga berdisiplin. Maksud berani di sini bagi sarjan. Sarjan mempunyai kuasa untuk menegur anggota di bawah dia yang melakukan kesalahan. Baik. Walaupun anggota itu adalah kawan mereka, mereka mesti menegur dengan penuh dedikasi, dengan penuh berani. Teguran untuk kebaikan. Tapi tuan, dari segi teguran itu bagaimana? Adakah teguran secara terus marah ataupun kena dengan seikhlas hati dan baik-baik sahaja? Ya, betul Irfan. Sebenarnya dalam teguran ini mesti tegur dengan cara yang berhemah. Betul. Contohnya kalau konstebel CA melakukan kesalahan, sarjan panggil. Okey, konstebel, anda telah melakukan satu kesilapan. Contohnya, kehadiran anda lewat seminit sepatutnya. Untuk pertemuan yang akan datang, anda perlu awalkan sedikit. Itu maksud dia cara tegur yang berhemah. Okay. Bukan kita terus marah, menghardik, tetapi memberikan kata-kata motivasi untuk mereka melakukan yang lebih baik pada masa akan datang. Baik tuan. Okey. Apa lagi tuan yang tuan boleh kongsikan dari segi gini, ikrar? apa kaitan dengan ikrar lagi kita boleh bercakap. Kemudian satu lagi tadi adalah untuk tanggungjawab kepada diri sendiri. Okay. Dan dalam ikrar itu juga mempunyai tanggungjawab terhadap negara kita. Negara juga. Dan undang-undang negara kita serta perlembagaan. Betul. Okey, dah tengok dah. Jadi dalam bait-bait itu dia mengatakan bahawasanya kami berikrar menerima dan mematuhi sepenuhnya tata tertib Corps Cadet Police. Bermaksud segala arahan, segala aktiviti yang terdapat dalam Corps Cadet Police ataupun kurikulum yang terdapat dalam Corps Cadet Police, kita hendaklah mengikutinya bila diajar di sekolah-sekolah ataupun di lapangan ataupun di tapak-tapak perkhemahan. Baik tuan. Maksudnya di sini tadi kita boleh lihat di mana dalam ikrar Corps Cadet Police tu menekankan untuk kita patuh kepada segala undang-undang yang ada dan yang paling tinggi di negara kita iaitu Perlembagaan Persekutuan. Jadi itulah tanggungjawab sebagai seorang Cadet Police dalam Corps Cadet Police Diraja Malaysia. Itu dari segi ikrar untuk Corps Cadet Police ni, dan kalau boleh Ifan simpulkan sedikit, ikrar yang diberikan kepada mereka adalah ikrar yang sangat menyeluruh. Bukan sahaja kepada diri mereka, tetapi mereka patut taat kepada negara, raja dan juga kita punya undang-undang di negara ini. Undang-undang serta pucuk pimpinan Corps Cadet Police. Baik tuan, terima kasih. Dan kita juga nak lihat kepada lagu tuan. Oh, betul lagu. Betul, sebab sekarang ni kita nak tahu mungkin dalam kurikulum ni ada lagu yang tuan ingin ceritakan, ada kongsikan, dan apakah kepentingan kita tahu lagu-lagu ni? Silakan. Oh, betul. Sebenarnya Ifan minat lagu kan? Mesti. Saya suka menyanyi tapi sedap berkaki. Ya, lagu dan irama tidak dapat dipisahkan. Betul tuan. Dan begitulah dalam Corps Cadet Police terdapat dua buah lagu yang selalu kita nyanyikan dalam majlis-majlis rasmi. Dan untuk makluman juga, lagu ni adalah juga lagu yang selalu dimainkan bagi pihak PDN dalam majlis rasmi mereka, contohnya semasa menyambut Hari Polis dan juga majlis-majlis yang lain. Okey, menyentuh berkenaan dengan lagu, ada dua buah lagu di sini. Silakan tuan.
Lagu yang pertama ialah lagu Sedia Berkhidmat. Irfan pernah nyanyi tak? Saya tak pernah lagi tuan, saya baru sertai. Mungkin tuan boleh ceritakan kepada Irfan macam mana lagu Sedia Berkhidmat? Okey, lagu Sedia Berkhidmat saya baca seni kata dia. Polis sedia berkhidmat kerana negeri dan rakyat, iaitu polis berkhidmat untuk negeri dan juga untuk rakyat negara kita yang tercinta. Hidup berbahagia aman sentosa, iaitu agar rakyat negara kita hidup sentiasa bahagia dan aman damai sebagaimana yang kita rasai pada hari ini. Baik tuan. Kemudian polis ini sedia berkhidmat, iaitu polis sedia berkhidmat 24 jam untuk masyarakat. Kemudian lagu ini juga diamalkan oleh co-cadet polis, iaitu kita nak co-cadet polis juga mengamalkan budaya sebagaimana yang juga diamalkan oleh regular PDRM, iaitu berkhidmat ataupun dia memasuki co-cadet polis kerana negeri dan rakyat. Hidup juga mesti bahagia dan sentiasa aman sentosa. Mungkin rangkap kedua tuan. Rangkap kedua kata tanda lekat di lengan polis dengan preman, tangan bersalaman, alamat persahabatan. Apa maksudnya tuan? Maksudnya begini, bahawasanya polis dan masyarakat berpisah tiada. Polis dan masyarakat sentiasa hubungan yang erat. Tangan bersalaman, iaitu tanda persahabatan kita. Okey, baik. Kita dah faham dua rangkap tadi dan tak lengkaplah tuan kalau kita tak dengarkan lagu tu. Jadi apa kata kita dengarkan lagu Sedia Berkhidmat. Ya, betul sekali. Polis sedia berkhidmat kena negeri dan rakyat hidup berbahagia aman sentosa. Polis sedia berkhidmat, polis sedia berkhidmat kena negeri dan rakyat hidup berbahagia aman sentosa. Polis sedia berkhidmat, lekat di lengan polis dengan preman, tangan bersalaman, alamat persahabatan. Polis sedia berkhidmat kena negeri dan rakyat hidup berbahagia aman sentosa. Polis sedia berkhidmat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Badan Uniform Kor Kadet Polis Diraja Malaysia. Sekarang ni Ifan masih bersama dengan Tuan Zul di sini dan kita akan teruskan dengan perbincangan kita berkenaan dengan kita punya bidang kepolisan. Tetapi sebelum itu Tuan, eloklah kiranya kalau kita mulakan dengan sejarah PDRM itu sendiri. Silakan. Terima kasih Irfan. Sebenarnya sebagaimana yang kita sentuh pada awal perbincangan kita, PDRM kita adalah bermula dengan British, iaitu pada tahun 1807. 1807. Ya. Okey, baik. Kira-kira berapa tahun dah hingga sekarang, iaitu selama 215 tahun. 215 tahun Tuan ya. Bermulanya ada polis di negara kita ini. Ya, betul. Baik, mungkin Tuan nak ceritakan dari segi satu buku yang besar ni Tuan. Sebab apa yang Tuan nak kongsi dengan kita Untuk sekarang makluman Irfan, saya tertarik tengok buku ni sebab dalam buku ini mengandungi tentang sejarah penubuhan polis di setiap negeri di dalam Malaysia. Okey, boleh kita tengok bersama? Boleh Tuan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok di sini. Ini merupakan institusi bergambar sejarah PDRM di Malaysia. Bermula di Melaka. Baik. Iaitu polis di bawah Kesultanan Melaka. Kemudian diikuti oleh Melaka di bawah Portugis. Dan Belanda. Irfan ingat dah Portugis menang Melaka pada tahun bila? 1511. Ya, Tuan. cantik pandang. Pelajar masih terbaik, Irfan. Tahu sejarah Okey. Seterusnya Tuan, kita lihat lagi. Polis di Pulau Pinang. Polis di Pulau Pinang bermula dengan Francis Light. Okey, polis di Pulau Pinang. Seterusnya Melaka di bawah British. Okey, mungkin kita boleh angkat sikit Okey, Tuan, boleh. daripada kamera. Okey. Silakan Tuan. Okey. Seterusnya Ini boleh Melaka saya di silakan. bawah British. Okey, silakan. Okey. Melaka di bawah British. Kemudian selepas di bawah British, sejarah polis Singapura. Boleh Tuan angkat dulu tunjuk kepada Okey. kamera.
Tuan, di sebelah sana tu siapa tuan? Yang ada gambar ni tuan. Oh, yang ni. Yang ni untuk Malam Ifan, iaitu ini merupakan Thomas Dunham, iaitu Timbalan dan Penguasa Polis Singapura 1843. Biasalah kecil tu. Tulisan kecil lagi pun di sejarah dah, tulisan dah kabur. Okey, tuan. Seterusnya. Satunya ialah pasukan polis di negeri Perak. Ifan kenal yang ni? Kurang kenal lah tuan. Mungkin tuan boleh ceritakan siapakah beliau? Okey, yang ni ialah TCPD, iaitu Ketua Polis Perak pada tahun 1873 hingga 1874. Baik, dah ada maknanya tuan dalam buku ni Dah ada sejarah untuk semua negeri yang ada di Malaysia sekarang ni, tuan. Semuanya ada. Baik tuan. Sebab tadi kalau kita dah lihat kepada sejarah-sejarah dan juga bagaimana wujudnya polis di setiap negeri di Malaysia. Ya. Ifat tahu juga ketua polis negara kita. Ya, betul Ifan. Sejarahnya bagaimana? Okey, kalau kita tengok sejarah ketua polis di Malaysia ini merupakan sejarah yang panjang. Baik untuk Malemang, untuk kita berkongsi sejarah. Ifan tahu tak siapa ketua polis negara yang pertama kita pada masa itu? Yang pertama tuan? Ya. Yang pertama saya kurang pasti. Okey, kalau macam tuan, tu kita silakan. tengok sejarah. Untuk makluman, ketua polis negara kita yang pertama iaitu Tan Sri Sir Crowded Fennan, iaitu merupakan seorang daripada British lah, okey. Dia berkhidmat bermula pada tahun 1956 hingga 1966. Baik tuan. Okey. Maknanya waktu kemerdekaan tuan Maaf, 1958. Waktu kita panggil 1958. 1958 setahun selepas merdeka. Ya, setahun selepas merdeka. Okey. Bermaksud dalam merdeka tu kita masih lagi diperintah oleh Tan Sri Sir Crowded Fennan. Okey, hingga 1966. Baik tuan. Dan bila pula rakyat Malaysia sendiri menjadi ketua polis negara? Ya, bagus. Sebenarnya kalau mengikut sejarah, rakyat Malaysia yang pertama yang menjadi ketua polis negara ialah Tun Muhammad Saleh bin Ismail. Iaitu dia menjawat jawatan ini bermula pada tahun 1966 hingga 1973. Baik, ini merupakan ketua polis negara yang kedua tuan ya? Ketua polis negara yang kedua dan ketua polis negara yang pertama bagi rakyat Malaysia. Okey tuan. Okey, betul. Dan tuan boleh ceritakan lagi mungkin yang ketiga siapa tuan? Okey, yang ketiga kalau informasi ingat iaitu Tan Sri Abdul Rahman bin Hashim. Tan Sri Abdul Rahman bin Hashim iaitu bermula pada tahun 1973 hingga 1974. Setahun saja perkhidmatan beliau. Tahun saja. Yang paling pendek. Kemudian kita tengok yang paling panjang. Paling panjang siapa tuan? Siapa? Yang paling lama rakyat Malaysia yang menjadi ketua polis negara ialah Tun Muhammad Hanis bin Omar. Pada tahun bila tuan? Pada tahun 1974 hingga 1994. Oh tuan, 20 tahun perkhidmatan 20 tahun perkhidmatan. Okey, seterusnya oleh kerana lama dah kita berbincang. Dan sekarang ni ketua polis negara kita yang keberapa, Ifan? Yang ke-12 ke? Yang ke-12, saya rasa kena tambah satu. Tambah satu lagi. Yang ke-13. Okey, untuk makluman, ketua polis negara kita sekarang yang ke-13 ialah yang dihormati Tan Sri Asri Sani bin Haji Abdullah Sani. Itulah sejarah ketua polis negara kita, Ifan, iaitu bermula pada tahun 1958 dan hinggalah sekarang. Tahun 2022. Ya. Dan nampaknya tapak kepimpinan bagi polis dari Malaysia ni berubah-ubah dan mereka inilah tunjang utama dalam bidang kepolisian di negara kita. Betul. Dan sekarang ni kita nak tahu juga tuan dari segi teras perpaduan. Mungkin tuan boleh kongsikan apa yang menarik sebenarnya dalam teras Kadet perpaduan. Polis. Kalau kita lihat sini, Ifan, kalau kita tengok pada sejarah, rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum yang utama. Betul. Betul, Ifan, iaitu Melayu, Cina, India. Dan India. Jadi kalau kita tengok sejarah, sejarah ni sejarah yang panjang bagaimana kaum-kaum ni. Kemudian kita tengok bagaimana peranan Kadet Polis untuk menyumbang ke arah perpaduan kaum di negara kita. Silakan tuan, bagaimana? Contohnya begini, Ifan, kalau kita ambil contohnya dalam satu sekolah tu terdapat berbagai kaum, Melayu, Cina dan India. Kemudian ketiga-tiga kaum ni menganggotai ataupun memasuki Kadet Polis. Okey, ada dalam satu pelantun lah. Ada dalam satu pelantun. Okey. Kata ada satu pelantun 34 orang tu, mungkin ada Cina 5 orang, ada India, ada India, ada Melayu. Jadi bagaimana dia boleh bersatu? Bagaimana boleh mewujudkan perpaduan? Contohnya semasa kawat, seorang memberi arahan, yang lain memberi
yang memberi kerjasama dan mengikut apa Arahan. yang diarah. Jadi secara tak langsungnya wujudnya perpaduan. Kerana dalam kod kadet polis juga lebih mementingkan kepada kerjasama. Kerjasama bagaimana tu? Contohnya katakanlah perkhidmah wujudnya elemen kerjasama. Contohnya bagaimana nak mendirikan khidmat. Betul. Dia mesti kerjasama. Kalau Nak ikut kena seorang komunikasi. mendirikan maka tak boleh kan? Tak boleh, tak mampu lah Jadi tuan. adanya bantu-membantu. Jadi bila ada bantu-bantu di sini wujudnya perpaduan kerjasama antara kaum-kaum. Jadi secara tak langsungnya hubungan kaum di negara kita ni bertambah erat melalui Corps Cadet Police. Jadi secara tak langsung Corps Cadet Police telah menyumbang ke arah perpaduan rakyat di negara kita. Baik tuan, dan Okey. bercakap berkenaan dengan perpaduan yang sebenarnya. Ya. Negara kita sangat unik tuan. Apabila Ya, betul. kita memang diwujudkan negara kita bukan sahaja orang Melayu tetapi banyak lagi kaum yang lain. Ya, betul. Jadi sebagai seorang ahli kadet polis tuan, Ya. apa peranan yang sepatutnya mereka lakukan semasa menggalaskan tugas menjadi seorang ahli kadet polis di Raja Malaysia? Okey, bagus. Jadi sebagai anggota Corps Cadet Police, kita hendaklah sentiasa bekerjasama dan sentiasa bantu-membantu dalam satu pasukan. Kita anggap Corps Cadet Police merupakan satu pasukan. Pasukan. Ya. Mungkin tuan boleh bagi contoh dari segi perkemahan kan tuan? Okey, contohnya perkemahan, bagaimana murid-murid itu ingin berinteraksi dan memberikan kerjasama kepada orang lain. ya betul. Contohnya semasa perkhidmatan katakanlah. Kita memerlukan masa untuk mendirikan khidmat. Kita bekerjasama. Kerana dalam aktiviti perkhidmatan kita ada juga jalan lasak. Jalan lasak, kemudian masa saya dulu anggota kadet diberi satu beban, contohnya seperti kayu yang panjang. Kayu panjang itu perlu diusung oleh 10 orang. 10 orang. Bermaksud 10 orang ni perlu kerjasama. Mesti 10 orang itu sama-sama mengusung kayu tersebut ataupun dia panggil batang pinang. Batang pinang. Jadi secara tak rasanya wujudnya kerjasama sesama anggota. Betul tuan, sebab Okey. kalau kerja yang diberikan tadi itu memang sifatnya bukan secara individu, Ya, tapi betul. diberikan secara berkumpulan supaya mereka ini faham erti susah payah dan kerjasama itu sendiri. Ya tuan. betul. Contohnya masa kita memasak pun kita mesti kerjasama. Seorang yang menghidupkan api, Betul. seorang pergi menyiang ikan, pergi membaca beras. Ada Itu potong wujud- sayur kan? Potong sayur. Irfan pandai potong sayur? Boleh tuan. Mesti okey. Tuan boleh sangikan? Boleh? Kalau boleh kita boleh satu tim lah tuan. Okey, Satu betul. pasukan. Betul. Bila jadi satu pasukan tuan, membuatkan kita lebih orang kata berintegriti berintegriti dan juga memberikan kerjasama yang baik dalam pasukan Corps Cadet Police di Raja Malaysia. Siap. Terima kasih tuan atas penerangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Buat apa tadi? Boleh ajar saya tak? Saya ingatkan kalau kadet polis ni ada kawat je. Ada juga yang ni, boleh buat. Kalau macam tu, saya nak belajar sikit lah, boleh? Tak boleh? Nak kena cari cikgu juga? Tak apalah kalau macam tu. Assalamualaikum. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Badan Uniform Corps Cadet Police di Raja Malaysia. Tuan, tadi sebenarnya saya jumpa dengan sini saya, si Adam tu. Oh, si Adam ya? Dia ada buat seni mempertahankan diri. Saya ya. ingatkan kadet polis ni cuma ada kawat, berkhemah je. Macam mana tuan? Oh, sebenarnya begini Encik Irfan. Sebenarnya dalam Corps Cadet Police ni kita ada juga satu kurikulum iaitu seni mempertahankan diri yang dinamakan SSP ataupun seni silat polis. Seni silat polis. Ya, seni ada silat punya. polis. Okey. Jadi untuk makluman, seni silat polis ni diajar juga kepada anggota-anggota Corps Cadet Police yang diketuai oleh jurulatih-jurulatih bertauliah daripada PDRM. Baik. Ya. Maknanya datang daripada polis induk ya tuan ya, dari Ya, PDRM dan daripada mengajar PDRM. di sekolah-sekolah. Ya, betul. Dan pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan jati diri dan keterampilan serta seni mempertahankan diri. Jadi mungkin tuan boleh mulakan apa itu sebenarnya jati diri. Okey, terima kasih Irfan. Sebenarnya dalam kurikulum kita pada malam ini ataupun pada kali ini itu berkaitan dengan jati diri dan keterampilan dan juga ketahanan diri. Baik, pertama kita sentuh tentang
jati diri dan keterampilan. Bagaimana sifat ini boleh disemai dalam kalangan anggota Kor Kadet Polis? Okey, yang pertama kita tengok tentang kerohanian. Kerohanian tuan. Jadi dalam Kor Kadet Polis, kita menyemaikan sikap kerohanian, iaitu sifat dalaman pelajar itu sendiri dari segi rohani. Rohani jiwanya tuan. Jiwa dalaman, iaitu kita nak suruh anggota Kor Kadet menjiwai sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang mulia. Itu maksud dia kerohanian. Baik, Jadi benda ni boleh diasuh atau boleh dipelajari melalui aktiviti ataupun kurikulum yang akan dipelajari. Okey. Itu. Kemudian yang kedua dari segi jati diri, iaitu dari segi kebahasaan. Okey. Ifan pernah dengar tak bahasa menunjukkan bangsa? Pernah tuan. Contohnya kalau Ifan pergi melawat ke negara Eropah tak? Betul. Tentu orang kata Ifan ni rakyat Malaysia ke rakyat negara mana? Tentu orang kata Ifan rakyat Malaysia sebab bahasa menunjukkan bangsa. Betul, Okey, betul. dan begitulah juga yang ingin kita terapkan dalam diri anggota Kor Kadet Polis. Mana tuan, kita kena tekankan bahasa negara kita, bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Di samping itu kita latih juga bagaimana pelajar untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Betul, Contohnya bila jumpa dengan pegawai, apa yang panggilan yang patut mereka panggil. Kalau di sekolah bila jumpa dengan pengetua, mereka bagi hormat dan Assalamualaikum Tuan Pengetua. Macam tu yang kita nak. Kadang bila di luar sana, bila mereka balik, contohnya kalau mereka naik bas, bila jumpa dengan makcik, mereka menyapa, apa khabar makcik? Itu maksud dianya kebahasaan, iaitu bahasa yang mereka gunakan bila berkomunikasi dengan masyarakat setempat ataupun masyarakat sekeliling. Betul tuan. Dan bercakap berkenaan dengan bahasa ni, suka untuk Ifan sentuh berkenaan dengan sopan santun tuan. Ya, betul. Sebab rakyat Malaysia ni sangat terkenal dengan sopan santunnya, bahasa yang indah, dan itu diterapkan dalam Kor Kadet Polis di Raja Malaysia, betul kan? Ya, betul. Kita melatih dia untuk berbahasa dengan betul dan sentiasa mengamalkan sifat sopan santun. Betul. Yang tu yang kita bermaksud kadet bukan hanya pandai kawat, bukan hanya pandai menembak, tapi dia segi bahasa memang bahasa yang first class. First class. Kena jagalah bahasa, jaga adab mereka. Betul. Okey, kemudian lagi kita tengok juga di dalam jati diri ini juga kita nak melahirkan pelajar kita yang inovasi dan kreatif. Dari segi apa tuan? Dari segi contohnya dari segi kalau kita tengok dulu apa maksud kritis. Kita ni kita nak melahirkan pelajar yang suka melahirkan idea. Idea. Banyak Pelajar ideanya. yang kritis. Pelajar yang bukan kata ikut kata. Dia perlu melahirkan satu idea dia. Dan juga kita ingin melahirkan pelajar yang kreatif. Maksud kreatif ini bagaimana dia menghiasi sesuatu. Itu ialah kreatif. Dan kreatif ini adalah penting dalam kehidupan kita. Betul tuan. Contohnya kalau sebagai kadet polis wanita, bila dia bergelar isteri, bagaimana dia menghasilkan kreativiti untuk menghiasi dapur, ruang tamu. Jadi secara tak langsungnya aktiviti yang dipelajari dalam kadet ini boleh dibawa bila dewasa kelak. Okey tuan. Dan kalau boleh Ifan melihat dari segi contohnya perkhemahan tuan ya. Ya, betul. Kita boleh lahirkan murid-murid yang kreatif, contohnya dari segi masakan. Betul. Apabila kita berada di hutan tuan, memang kuranglah barang-barang kita. Betul. Barang masak kita memang tak dapatlah. Betul. Jadi murid-murid perlu mengeluarkan idea mereka untuk menjamu selera bersama-sama kawan-kawan. Betul. Contohnya bagaimana kreatifnya anggota kadet ni. Contohnya bila kita tengok bagaimana dia memasak di dalam hutan. Betul. Di dalam hutan tidak ada dapur elektrik. Tak ada. Tak ada. Habis kita masak dengan apa? Kayu api. Kita masak dengan kayu api dan di situlah bagaimana kreatifnya anggota kita untuk menghidupkan api dengan menggunakan kayu api. Di situ perlunya kreativiti dan juga daya usaha. Daya usaha. Daya usaha. Yang ini penting. Kemudian dalam perkhemahan juga kita boleh menunjukkan kreativiti bagaimana dia membina kemah, bagaimana dia memilih tapak perkhemahan yang sesuai. Okey. Contohnya sekarang ni musim hujan. Katakanlah dia bina kemah di kawasan yang laluan air. Tentu penuhlah dalam kemah dia tu dengan air hujan. Banjirlah nanti. Banjirlah dalam kemah. Okey, di situ letaknya kreativiti anggota Kor Kadet Polis yang dipelajari secara tak langsung. Secara langsung. Okey. Dan di sini dalam Kor Kadet Polis juga dititik beratkan bagaimana anggota Kadet Polis ini mencintai alam sekitar agar negara kita Malaysia terus berwarna hijau sebagaimana yang ada pada hari ini.
Tuan, macam lagu Zainal Abidin tuan. Ya, tu. hijau, betul, hijau. Bumi yang tiada rimba. Ya, betul. Okey tuan. Eh, Tadi saya suka bila tuan katakan kita akan teruskan kehijauan di Malaysia ni. Ya, Dan betul. kalau bukan kita, siapa lagi tuan? Betul, sebenarnya berkait bila menyentuh tentang alam sekitar, pentingnya kita menjaga alam sekitar. Dan untuk menjaga alam sekitar ni kita mesti bermula daripada kanak-kanak. Betul. Dan kanak-kanak inilah kita ibaratkan kepada anggota Co-Cadet Polis. Contohnya begini saja Irfan. Contohnya kita ada 34 orang anggota Co-Cadet Polis. Okay, dalam satu pelaton ya. Dalam satu pelaton. Satu anggota Co-Cadet Polis dia ada 10 orang kawan. Maksud dia beritahu kepada 10 orang kawan dia bahawasanya perlu menjaga alam sekitar. 34 kali 10 berapa Irfan? 340. 340. Maksud 340 orang ni sudah ada ilmu tentang sayangnya kepada alam sekitar. Faham, Jadi tuan? secara tak langsung Co-Cadet Polis memberi sumbangan kepada penjagaan alam sekitar di negara kita. Dan juga memberi pencerahan kepada rakyat untuk menjaga alam sekitar dengan baik. Ya. tuan, Okey, mungkin ada lagi tuan perkongsian berkenaan dengan ketahanan diri yang tuan Okey, ceritakan. ketahanan diri untuk makluman Irfan juga. Dalam Co-Cadet Polis juga kita diajar tentang ikhtiar hidup. Ataupun dalam bahasa itu dia panggil survival. Survival lah. okey. Contohnya, bagaimana anggota Co-Cadet Polis dilatih untuk survival. Contohnya Irfan, kalau Irfan masih ingat, bagaimana pada tahun 2014 yang lalu, 2014 ni sebenarnya kebanyakan negeri di Malaysia mengalami banjir yang besar. betul, Terutama di Kelantan, hampir 70% bumi Kelantan pada masa itu diliputi oleh banjir yang besar. Dan bagaimana bekas anggota Cadet boleh survival diri pada masa itu. Untuk makluman Irfan, pada masa itu boleh dikatakan hampir, contohnya di daerah Kuala Krai yang paling teruk dilanda banjir. Bagaimana anggota Co-Cadet Polis dan bekas anggota Co-Cadet Polis boleh menyelamatkan diri. Mereka boleh membawa diri ke puncak bukit dan di situlah mereka meneruskan kehidupan. Dan nasib baik, ada seorang bekas anggota kadet itu yang boleh menyelamatkan diri dengan dia ikhtiar hidup dengan memakan memakan bahan-bahan semula jadi yang terdapat di situ. Contohnya seperti pucuk paku. Pucuk paku. Itu menunjukkan dia sudah ikhtiar hidup. Maknanya apa yang dilakukan itu sebenarnya diterapkan melalui Cadet Polis. Iya, betul. Sebab semasa dia perkemahan dia diajar oleh jurulatih daripada PGA dan jurulatih bagaimana kalau kita tersesat di dalam hutan, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita. Contohnya kalau kita dagang air, kita boleh minum air daripada sumber-sumber yang sungai. Betul. Kalau dah makan apa yang kita boleh makan. Contohnya satu petua yang saya masih ingat yang PGA ajar kepada saya. Saya nak tahu juga tuan apa contohnya petuanya tu. kita boleh makan bahan-bahan dalam hutan tu yang tidak beracun. Contohnya kalau kita tengok buah tu dihurungi oleh semut. Kita boleh makan buah itu sebab bila semut hurung menunjukkan buah tu tidak beracun. Oh, itu tips itu tuan. Ya, saya itu dah tahu. tips. Kalau saya tersesat dalam hutan, saya tengok buah tu ada semut, saya boleh makan. Ya, betul. Itulah okey. beberapa tips. Okey. Baik tuan, terima kasih dan terima kasih atas perkongsian di segmen ini. Dah faham berkenaan dengan jati diri dan juga ketahanan diri. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Selepas ini Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya dalam Badan Uniform Didik TV KPM. Sekarang ini kita masih membincangkan berkenaan dengan Kor Cadet Polis di Raja Malaysia. Dan sekarang ini Ifan bersama dengan Tuan Zul dan kita akan membincangkan dari segi khidmat masyarakat tuan. Bagaimana mereka ini memberikan sumbangan kepada masyarakat di sekeliling mereka. Silakan. Terima kasih Ifan. Sebenarnya Co-Cadet Polis ataupun anggota Co-Cadet Polis kita menggalakkan untuk menyertai ataupun memberi khidmat kepada masyarakat sebab kita tidak boleh lari daripada hidup bermasyarakat. Betul tuan. Okey, yang pertama untuk Co-Cadet Polis kita menggalakkan masyarakat ataupun Cadet Polis mengamalkan semangat kejiranan ataupun mengamalkan semangat komuniti. Bermaksud anggota Cadet Polis di dalam kampung ataupun dalam komuniti. Contohnya kalau di bandar dia ada taman-taman perumahan. Betul. Kalau di kampung mungkin dia hidup dalam masyarakat. Jadi apakah peranan Co-Cadet Polis? Okey, peranan Co-Cadet Polis jika di kampung-kampung
dia menyertai aktiviti gotong royong yang selalu diadakan di kampung-kampung. Ifan asal di kampung ke di bandar? Saya dulu dilahirkan di kampung tetapi berpindah ke bandar. Ya. Pernah merasai kenangan apabila kita sama-sama bergotong royong, tuan? Gotong royong apa yang Ifan pernah lakukan? Dekat surau, Betul. kawasan tanah perkuburan. Ya, betul. Lagi? Lagi dekat rumah-rumah orang yang mungkin susah. Ya, dan sebagainya. betul. Dan untuk makluman Ifan, aktiviti itulah juga yang diterapkan kepada anggota Core Cadet Police. Contohnya, seperti yang Ifan katakan tadi, anggota Cadet Police digalakkan untuk membersih masjid, membersih surau, dan gotong royong membersih jalan. Contohnya kalau di kampung-kampung ada jalan-jalan yang dipenuhi oleh semua dan kita sama-sama untuk membersih kawasan laluan ataupun jalan-jalan di kampung, iaitu dia bersama dengan masyarakat ataupun orang-orang dewasa untuk sama-sama bergotong royong untuk keindahan kampung mereka. Baik, tuan. Dan Ya. bercakap berkenaan contohnya aktiviti gotong royong, tuan, adakah mereka ini, Core Cadet Police, memerlukan satu kelulusan daripada pihak atasan sebelum melakukan perkara itu atau memang boleh pergi ke kampung dan teruskan sahaja? Sebenarnya begini, Fahaz, sebagaimana yang katakan sebelum ini, polis dan JPN berpisah tiada. Betul. Iaitu polis dan warga pendidik berpisah tiada. Contohnya dalam mana-mana aktiviti yang kita nak buat, sebab kita kena ingat, anggota Core Cadet Police merupakan pelajar. Murid-murid. Jadi kalau kita nak buat apa-apa aktiviti, kita mesti melalui badan induk kita. Kita mesti mendapat punca kuasa daripada PDRN dan juga daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Baik. Kemudian kita yang menganjurkan, kemudian kita menggerakkan anggota dan pegawai ini untuk melakukan kerja-kerja amal tadi. Agar segala aktiviti yang kita buat itu adalah mengikut SOP sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, tuan. Ya. Selalunya, adakah satu company yang akan pergi melakukan aktiviti ataupun mengikut kepada pelatun? Sebenarnya begini, sebenarnya gotong royong ini banyak caranya. Contohnya kalau gotong royong itu melibatkan kawasan besar, contohnya kalau melibatkan daerah. Daerah, okey. Seluruh Contohnya daerah kita bagi Kota Baru lah contohnya. Kota Baru. Kalau Okey. Kota Baru, daerah Kota Baru, mungkin seluruh warga Core Cadet Police akan terlibat. Oh, sebab besar kawasannya. Sebab besar. Katalah kalau di kampung, anggota Cadet Police di daerah itu saja yang terlibat. Contohnya katalah kalau di Mahligat. Okey. Di kampung Mahligat, cuci masjid di Mahligat. Maksud anggota Cadet Police daripada masjid sekolah menengah Melo lah yang terlibat. Contohnya. Begitulah yang kita buat ya. Yang pentingnya semua aktiviti ini ataupun semua anggota kadet ini melibatkan dari aktiviti kemasyarakatan. Baik, tuan. Itu Ya. dari segi aktiviti kemasyarakatan. Ya, kemasyarakatan. Dan bagaimana pula dari aspek alam sekitar? Ya, contohnya alam sekitar di sini. Sebab kita tahu alam sekitar ni yang paling penting, kita mesti menjaga alam sekitar. Dan di sini kita ada dulu aktiviti yang dianjurkan. Kalau alam sekitar, jabatan yang tiba dengan alam sekitar ialah Jabatan Parit dan Saliran. Untuk Malam Ifan, Core Cadet Police Kontingen Kelantan dulu pernah menyusuri Sungai Kelantan bermula daripada Kampung Galas Okey, di ujung sana. ya ke Gua Musa bersama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Kelantan dengan tema dia Cintailah Sungai Kita. Apa aktiviti yang dilakukan ketika Aktiviti yang kita berakit daripada Gua Cha. Okey. Masa berakit itulah, kalau ada sampah di situlah pegawai daripada GPS memaklumkan kepada anggota kadet bahawasanya kita perlu membersihkan sungai daripada sebarang kekotoran. Contohnya mudah begini, Ifan. Ya, saya. Katakan rakyat Malaysia ada berapa juta sekarang? Sekarang ni lebih 30 juta tu 30 juta. Katakan 30 juta rakyat Malaysia. Kalau satu orang membuang satu sampah ke dalam sungai, bila benda berkumpul sudah jadi 30 juta sampah di dalam sungai. Jadi kita terapkan nilai kepada masyarakat. Setiap pelajar ataupun anggota kadet jangan membuang sampah ke dalam sungai walaupun sekecil pembungkus coklat. Kita terapkan nilai Kita yang baik terapkan itu nilai baik. di mana jangan sesekali kita buang sampah ke dalam sungai dan mencemarkan ia. Ya betul. Sebab sungai adalah warisan negara kita yang perlu kita jaga. Dan juga tuan, sungai merupakan sumber air kepada kita. Ya, Jadi betul. kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi tuan? Betul. Dan seterusnya mungkin dari aspek bencana alam pula okey, tuan. bencana alam. Untuk makluman Ifan, sebab negara kita boleh katakan sering berlaku bencana alam. Saya Tapi setuju, tidaklah seterusnya seperti negara lain seperti Jepun. Jepun yang selalu ada ribut taufan. Tsunami Kalau dan di sebagainya. Indonesia ada berlakunya gunung berapi. Tapi di negara kita sering berlaku seperti banjir. Banjir besar, tanah runtuh. Dan bagaimana peranan Core Cadet dalam memberi sumbangan terhadap bencana alam. Contohnya, kalau berlaku bencana banjir, contohnya saya ambil contoh yang berlaku pada tahun 2014, ramai anggota kadet yang
turut serta membantu bersama pihak berkuasa yang lain, contohnya bersama PDRM, bersama ATM, bersama bomba untuk sama-sama memberi bantuan dan juga menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap akibat banjir. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan dari segi kekuatan anggota kadet polis ketika itu, Tuan. Berapa banyak, Tuan, yang dikeluarkan? Sebenarnya untuk makluman, sebenarnya ramai anggota kadet polis ingin menyertai pada masa itu. Okey. Tetapi disebabkan oleh kerana banjir terlalu besar, segala jalan perhubungan terputus. Hanya beberapa anggota kadet polis yang berjaya mengikuti serta. Baik. Contohnya bagi saya berkesempatan bersama Puan Azira dan beberapa pegawai lain lagi Alhamdulillah. membersihkan sekolah di tebing tinggi Tanah Merah. Untuk makluman Irfan, Sekolah Kebangsaan Tanah Merah yang terletak di tebing tinggi, dia panggil Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi, terletak di tepi Sungai Kelantan. Aduh, tepi sungai, Tuan. Tepi sungai. Sekolah tu tinggi dia 4 tingkat. Okey. 2 tingkat habis ditenggelami oleh air banjir, oleh lumpur. Dan saya pada masa itu bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan juga bersama PDRM, sama-sama turut membantu, sama-sama membersihkan lumpur hampir setakat lutut. Sampai lutut tu? Ya, sampai lutut. Jadi di situlah kita membersihkan bersama dengan anggota kadet yang berada di situ. Bagi kita rasa macam satu kepuasan boleh memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Betul, Tuan. Bila kita sendiri, Tuan, dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, kita lebih puas hati dan betul. sekaligus membantu mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, betul. Okay. Dan bercakap berkenaan dengan banjir tadi, Tuan, saya suka bila Tuan katakan ini adalah tanggungjawab kita bersama, Tuan. Ya, betul. Termasuk Kor Kadet Polis sendiri. Ya, betul. Jadi Kor Kadet Polis juga sama-sama membantu pertama untuk mengurangkan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa banjir. Betul. Yang inilah yang daripada Kor Kadet Polis kita berjaya menerapkan semangat kepada anggota Kor Kadet Polis untuk membantu sesama insan yang ditimpa kemalangan ataupun ditimpa bencana alam sebagaimana banjir besar yang berlaku tadi. Tadi kita bercakap berkenaan dengan masyarakat di sekeliling kita. Ya, betul. Mungkin dari segi bencana alam, alam sekitar dan juga masyarakat kampung. Ya, tapi betul. bagaimana pula dengan aspek kesenian, Tuan? Ya, aspek kesenian, kebudayaan dan juga integrasi. Contohnya, kita boleh mengadakan pertukaran anggota Kor Kadet Polis. Contohnya, anggota Kor Kadet Polis daripada kawasan pedalaman. Contohnya, kalau di Kelantan, kawasan pedalaman di Gua Musang. Datang ke Kota Baru. Dia lihat suasana Kota Baru. Kemudian, anggota Kor Kadet Polis pernah juga pergi memberi khidmat masyarakat kepada masyarakat orang asli di kawasan lodging. Jadi secara tak langsungnya anggota Kor Kadet Polis daerah Kota Baru boleh merasai suasana bagaimana masyarakat orang asli ataupun masyarakat kawasan pedalaman menjalani kehidupan mereka. Baik, terima kasih, Tuan. Ya. Banyak penerangan yang diberikan berkaitan dengan khidmat masyarakat oleh Kor Kadet Polis dan sekarang ini masanya untuk kita dapatkan rumusan daripada Tuan sendiri. Silakan. Terima kasih, Irfan. Tadi kita sentuh tentang kurikulum. Sebenarnya saya berharap kepada anggota Kor Kadet Polis dan juga pegawai kanan Kor Kadet Polis, kita ikutilah kurikulum yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga oleh PDRM kerana daripada kurikulum tersebut kita dapat membentuk jati diri dan keterampilan pelajar kita. Melalui kurikulum tersebut kita membentuk keterampilan anggota Kor Kadet Polis Diraja Malaysia. Itu saja. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Tuan Zul kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita cara untuk seorang kadet polis untuk menjadi lebih baik dan kita mengharapkan lebih ramai orang untuk mengikut Kor Kadet Polis. Boleh, Tuan, ya? Ya, betul. Dan kita harapkan ilmu yang telah diberikan memberi manfaat kepada semua yang menonton. Tetapi sebelum kita berpisah, kita berikan satu persembahan yang cukup istimewa dengan lagunya Sang Saka Biru. Kibar sang saka biru, gagah sentiasa, pusaka polis diraja. Inilah azimat kita. Saka biru, warna mulia, tanda setia.
TV KPM